Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini atau pada waktu ini kita sekali lagi bertemu dan selamat kembali ke kuliah kita lah, terutamanya sahabat-sahabat di Telekom Malaysia TM, dan terutamanya bahagian kebajikan Islam Bukit Helwa. Dan alhamdulillah hari ini kita sambung bicara kita tentang talbis iblis. Panjang dah kitab kita ni, tapi begitulah kita baca, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dalam menyelamatkan diri daripada tipu daya iblis. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab yang kita nak baca hari ni ialah talbis iblis atas pernyataan sufi tentang ilmu. Kalau kita perhati, sebelum daripada ni kita dah baca tentang bagaimana ahli sufi ni meninggalkan ilmu. Dari sudut mana syubhat-syubhat tu datang? Sebab dia kata tujuan ilmu ni untuk amal. So bila kita dah beramal, kita tak perlu lagi nak sibuk mencari ilmu, sebab tujuan ilmu adalah beramal. So bahasa mudahnya, kita tidak menyibukkan diri dengan wasilah sebab kita dah sampai ke destinasi. Akhirnya mereka sibuk beramal dan sebagainya, dan mereka meninggalkan ilmu. Sebab tu kadang-kadang mereka mudah terpesong lah, disebabkan sifat mereka tidak suka belajar ilmu. Terutamanya kalau kita belajar macam ilmu agama macam ni, majlis-majlis kuliah dan sebagainya, dia lebih suka kepada direct untuk beramal, bukan nak kata macam mana Nabi buat, apa Nabi kata, apa sahabat ni kata, bagaimana amalan sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Dan begitu, mereka tak suka, mereka lebih suka kepada zikir banyak mana, amalan begini. Akhir sekali muncullah kesibukan dalam beramal, tapi mereka tidak ada ilmu berkaitan dengan asas-asas agama, berkaitan dengan tauhid, bab qadar dan sebagainya. So apa yang berlaku? Mereka meninggalkan ilmu. Okay, kita dah sampai pada titik tu. Dan kita nampak sebahagian daripada mereka tidak sibuk dengan majlis ilmu, hanya sibuk dalam aktiviti kumpulan dia. So iblis berjaya menipu mereka supaya meninggalkan ilmu. Tapi ada lagi satu syubhah atau talbis yang datang setelah daripada tu. Apa dia? Penulis mengungkap, setelah kaum sufi meninggalkan ilmu dan hanya melakukan olah jiwa yang sesuai dengan tuntutan peribadi, mereka tidak tahan dari membicarakan tentang berbagai disiplin ilmu. Dia walaupun tak ada ilmu, tapi diri dia tak tahan untuk bercakap dengan tentang ilmu. Bila orang tanya, dia nak cakap. Bila orang tanya, tak cakap. Maka sesekali kaum sufi itu membicarakan tentang tafsir Quran, tentang hadis, tentang fiqh, tentang disiplin ilmu lainnya. Maka mereka menyampaikan berbagai disiplin ilmu syar'i sesuai dengan konsekuensi keilmuan mereka yang hanya mereka memiliki sendiri. Akhir sekali mereka pun, orang kita panggil apa bahasa kita? Bahasa apa saya? Kalau orang Kelantan panggil kubai. Buat kacau, huru-hara dalam dunia ilmu tu. Bila dia langgar habis semua disiplin ilmu, dia cakap semua habis, sebab dia tidak ada disiplin ilmu asas tu, tak ada. Ini berlaku. Sebab bila dia dah beramal, dia dah pengikut, orang angkat dia sebagai ustaz, tuan guru, tapi disiplin ilmu dia tak ada. Bila orang tanya, dia hanya berbicara soal jiwa, tenang, rasa takut kepada Tuhan, begini. Tapi sampai dalam bab tafsir Quran, dia bukan benda yang kita boleh fikir. Tafsir Quran memerlukan ilmu tentang bahasa Arab, tentang nahwu, tentang saraf.
orang yang faham bahasa, kemudian kembali kepada kitab-kitab tafsir. Benda yang bukan boleh berbicara dengan olah jiwa rasa. Gorenglah bahasa kita. Benda bukan boleh goreng. Ilmu hadis, benda bukan boleh goreng. Dia kalau bercakap soal jiwa, benda tu mudah, tuan-tuan. Saya sebagai orang yang duk mengajar ni, benda yang paling mudah goreng, benda yang tak ada lagi kitab. Tapi kita tahu, biar kita tahu di mana tempat kita boleh hurai daripada kefahaman kita, dan kita kena tahu benda yang kita tak boleh hurai dengan kefahaman. Kita kena kembali kepada nas agama yang konkret, betul, ada disiplin. Lepas tu kita ada kitab kita baca, ada panduan kita tengok. Bukan boleh suka-suka dah. Ni dah habis semua dia goreng. Dia goreng segoreng-gorengnya. Hangit tuan-tuan. Hangit tuan-tuan. Jadi sebab tu kadang-kadang ni talbis nombor 2. Talbis pertama ditinggalkan ilmu. Talbis yang kedua dia gerakkan orang-orang sufi ni untuk goreng ilmu. Gorenglah, saya guna istilah mudah, goreng ilmu. Okey tuan-tuan. Jadi dia goreng sesuai dengan ilmu yang dia ada, tapi hampa. Palatau, saya bagi palatau, dia buat tahu ya. Akan tetapi Allah tidak pernah mengosongkan satu masa dari orang yang meluruskan syariatnya. Alhamdulillah, kalau kita perhati, akan ada setiap masa orang yang kembalikan manusia ni kepada agama Allah. Allah ni, kita tak bimbang tentang agama dia, sebab Allah pasti akan jaga. Di saat mungkin jabatan-jabatan agama atau sebahagian agamawan, mungkin dia senyap, tapi Allah Ta'ala tidak pernah mengabaikan doa dari hamba-hambanya yang benar, doa dari hamba-hamba yang saleh, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan menjaga agamanya. Lalu Allah hadirkan orang-orang yang kadang-kadang bukan daripada agamawan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah macam tu, kerana agama ni milik Allah. Allah akan jaga. Kita hari ni, kita menempatkan diri pada kelompok yang Allah Ta'ala redha. Itu ya, berpandu kepada Quran, berpandu kepada sunnah. Pasti agama ni akan Allah jaga. Hari ni kita akan tengok kesesatan macam-macam berlaku kan. Siapa yang ambil tindakan? Pihak polis. Bukan jabatan agama. Jabatan agama kemudian lepas daripada polis ambil tindakan, baru celak mata. Tu pun ada sebahagian masih lagi belum celak mata lagi. Masih lagi duduk tunggu, duduk tikai, takut nak sebut benda tu sesat. Sebab apa? Takut terkena kawan sendiri. Alhamdulillah, Allah jaga agama dia. Allah pasti jaga agama dia. Baik. Cuma sebagai contoh, pengarang kita ni macam mana? Orang sufi kadang-kadang dia salah tafsir. Dia tafsir ikut suka dia. Dan pengalaman saya sendiri pun ada orang mengajar atas masjid, tafsir terhadap Quran, tafsir yang menyimpang. Tapi dia goreng, palatau, betul. Saya kata dia palatau. Kita ambil contoh Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi. Dia kata, aku hadir saat guru kami Al-Junaid ditanya oleh Kaisan ihwal ayat sanuqri'uka fala tansa. Kami akan mengajarkan kepada kamu, membacakan kepada kamu wahai Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Jadi Kaisan juga bertanya kepada Al-Junaid ihwal ayat wa darasu ma fi. Yakni makna ayat, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Junaid lantas menerangkan kepada Al-Junaid lantas menerangkan kepada Al-Junaid. Mana Junaid menerangkan kepada Kaisan. Kata Kaisan menerangkan kepada Junaid, mereka tidak mengamalkannya. Kemudian Kaisan menyahut, semoga Allah tidak merobek mulutmu. Semoga Allah tidak merobek mulutmu. Aku pun berkata, penafsiran Al-Junaid di atas, jangan lupa mengamalkannya. Dia jawabkan, jangan lupa mengamalkannya adalah penafsiran yang tidak berdasar dan jelas keliru. Sebab Al-Junaid menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah larangan. Padahal dia bukan larangan. Sanuqri'uka fala tansa. Jangan kamu lupa. Sedangkan ayat sebenarnya tidak akan kamu lupa.
Yang benar kalimat itu berbentuk kalimat berita dan bukan kalimat larangan. Perkiraannya sebagai berikut, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Dan jika kalimat tersebut berbentuk kalimat larangan dan secara fi'il jazamnya, ni membuang, ni bahasa Arab lah ni. Maknanya saya nak ambil contoh ni, nak bagi tahu kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah salah tafsir dalam ayat Quran berkait dengan satu ayat. Contoh saja. Tapi banyak lagi. Kalau dari sudut kita nak buka dan bedah kitab mereka, akhir sekali mereka menafsirkan ayat dengan ayat yang salah. Saya pernah ada satu kes, seorang yang ngajar di masjid. Dia tafsirkan ayat wa amma man khafa maqama rabbih, apa tu? Surah Ar-Rahman. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, surah Ar-Rahman, wa amma Allahu akbar, jannatan, ayat kalimah jannatan, dua syurga. Saya lupa, saya rujuk balik Al-Quran. Tak pernah mari ayat dia ni. Memang lupa banyak kali ni. Baik. Okey. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 46. Zawata afnan. Sehingga akhir ayat. Ayat ni ditafsirkan oleh orang tu lah. Dan saya fahamlah dia adalah tafsiran sufi, sebab saya pernah bahaskan atau dibentar, belajarlah dalam bab tafsiran sufi ni. Salah satu daripada tafsiran mereka adalah tafsiran batini, disebut sebagai tafsiran batin. Dia batin, dia menafsirkan tanpa disiplin ilmu. So dia tafsirkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut kepada Tuhannya ada dua syurga. Dia tafsir satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Syurga akhirat tu macam mana? Syurga dunia tu macam mana? Syurga akhirat adalah syurga di akhirat yang kita semua kenal sebagai syurga. Syurga dunia adalah syurga ketenangan di dalam hati seolah-olah dia duduk dalam syurga. Dia kata bila orang takut Tuhan dalam dunia ni, walaupun dia susah, dia duduk dalam syurga. Sebab hati dia Allah Ta'ala campurkan rasa duduk dalam syurga, kerana Allah Ta'ala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tafsir tu bila orang dengar memang tafsir menakjubkan, sebab dia datang daripada olah jiwa. Tapi bila kita kembali kepada disiplin ilmu tafsir dan disiplin bahasa Arab, kita akan dapati itu adalah palatau, mengarut. Allah Subhanahu Wa Taala memang maksudkan bagi orang yang takut kepada Tuhannya dua syurga, ialah dua syurga di akhirat. Hingga Allah Ta'ala sebut bawah, wa min dunihima jannatan, bawah daripada dua syurga ada lagi dua syurga. Sehingga Allah Ta'ala sebut kedua-duanya ada sungai, kedua-duanya begini. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis ada dua daripada emas, dua daripada perak. Ini adalah tafsiran terhadap dua syurga yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Tapi mari kepada fulan, syurga ni satu syurga dunia, satu syurga akhirat. Syurga dunia adalah syurga yang ada dalam hati. Ini semua adalah palatau. Bahasa mudahlah, iaitulah orang yang ngawur, orang yang suka memandai-mandai dalam urusan agama. Apakah benda ni boleh? Tak boleh. Disiplin ilmu tafsir bukan benda yang kita boleh ubah sesuka hati. Kerana dia melibatkan kata atau firman Allah Azza wa Jalla. Kerana wahyu mesti ditafsirkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dengan tafsiran kita yang kita rasa okey tapi sebenarnya tidak. Apatah lagi secara disiplin ilmunya menafsirkan ayat satu syurga dunia, satu syurga akhirat, menafikan dua syurga yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Kemudian di bawah tu Allah Ta'ala kata wa min dunihima jannatan, bawah daripada dua syurga tu ada lagi dua syurga, dan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan soal kita tak nak memahami Quran dengan nak suruh jiwa kita lembut. Masalahnya disiplin ilmu ni harus ada amanah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian banyaklah contoh lagi, Ahmad bin Muhammad bin Miqsam mengisahkan, aku menghadiri majlis Abu Bakar Asy-Syibli. Saat itu dia ditanya tentang firman Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Surah Qaf ayat 37. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kata Asy-Syibli menjawabnya, iaitulah barang bagi siapa sahaja yang Allah menjadi hatinya. Abu Abdurrahman As-Sulami sudah mengumpulkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran ke dalam 2 jilid yang diberi judul Haqa'iqut Tafsir. Tapi sayangnya sebahagian besar penafsiran mereka itu hanyalah kata-kata melantur, tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil yang tidak patut diucapkan. Ini fitnah, fitnah. Bila mereka menolak ilmu, tapi bila mereka duduk di depan, mereka cakap apa saja tentang ilmu. Padahal mereka tidak memiliki ilmu itu. Faqidu syai', orang Arab berkata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kosong tak boleh memberi. Kita berhenti sekejap nak jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi al-'aqida. Baik, bismillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita bincang tentang haqa'iqut tafsir tadi, kalau kita tengok nota kaki, kalau tuan-tuan puan-puan tengoklah, kalau yang ada buka ni dan tengok dekat skrin. Kalau yang tak ada tu tak apalah, dia dengar. Tapi dengar elok-elok, ni agak kritikal. Apabila seorang sufi menafsirkan ayat Quran, kadang-kadang dia menafsirkan dengan tafsiran yang salah, dan mereka menginginkan dengan tafsir itu perkara yang dia faham, bukan ulama tafsir faham. Sebagai contoh yang Asy-Syibli tadi sebut, dia kata apa? Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Jelas ayat ni bahasanya Allah Ta'ala kata Quran ni menjadi peringatan bagi orang-orang yang ada kesedaran, hati dia, memiliki hati, au alqas sam'a, ataupun dia melontarkan pendengaran dia. Mari dia oleh orang sufi, dia tafsirkan memiliki hati, maknanya Allah menjadi hati dia. Okay? Allah menjadi hati. Ini tafsiran yang salah. Macam mana pula Allah menjadi hatinya? Dia bawa lagi tafsir kepada hululiyah, berarti Allah ni duduk dalam diri hambanya.
Bagaimananya ayat ni menunjukkan kalau hati tu menjadi tempat tinggalnya Allah. Ajaib. Pemikiran yang menyimpang. Guna ayat Quran tapi ditafsirkan secara yang salah. Kita fikir macam mana dia boleh fikir macam tu Tak, sebab memang dia tidak ada disiplin ilmu tafsir. Dan kalau ada pun sikit, lalu mereka tokok tambah supaya sesuai dengan apa yang mereka imani. Kerana iktikad mereka dalam sufi, sebahagian daripada iktikad mereka ialah bersatu dengan Tuhan. Al-hululiyah, Tuhan tu duduk dalam diri dia. Tuhan duduk dalam diri dia. Tuan-tuan pernah dengar tak iktikad macam ni? Dia panggil al-hululiyah. Tuhan duduk dalam diri dia, dia bersatu dengan Tuhan. Dalam bahasa lain dia panggil wahdatul wujud. Wujud dia dengan Tuhan tu sama. Wujud dia dengan wujud Tuhan tu sama. Dan satu lagi hululiyah. Hululiyah ni Tuhan duduk dalam diri dia. Dia duduk zikir. Sehingga Tuhan ni, diri tubuh dia ni, bila jadi hati yang suci, maka Tuhan akan duduk dalam diri dia. Wal'iyadzubillah. Ini adalah kesesatan, tuan-tuan. Kita baca nota kaki. Saya besarkan sikit. Kita berlindung kepada Allah dari penafsiran ini. Penafsiran yang salah ni. Ini merupakan penafsiran yang didasarkan keyakinan hululiyah, iaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Dan kepercayaan ini kafir, kepercayaan yang kufur. Penisbatan hal ini kepada Nabi SAW juga termasuk kebohongan yang diatasnamakan. Maknanya mereka sampai berbohong dalam bab ni atas nama Nabi. Maksudnya pernyataan bumi, maksudnya iaitu macam mana pernyataan yang didustakan atas nama Nabi. Dia kata Nabi SAW kata bumi dan langitku, Allah Ta'ala berfirman pada Nabi, bumi dan langitku tidak akan mampu menampungku, akan tetapi hambaku, hati hambaku yang beriman mampu menampungku. Demikian halnya dengan pernyataan hati adalah rumahnya Tuhan. Kedua pernyataan ini merupakan kebohongan yang diatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah penyimpangan akidah. Mereka menafsirkan dengan penyimpangan akidah. Sebab tu talbis iblis terhadap mereka ni datang bertimpa-timpa. Mula-mula talbis iblis, mereka menganggap amalan ni utama lebih daripada ilmu. Dan mereka menganggap ilmu ni hanya jalan nak menyampaikan kepada amalan. Once dia dah dapat amalan, dia tak perlu lagi kepada ilmu. Kemudian sampai kepada talbis, dia bakar kitab, dia tanam kitab dia, dia tinggalkan kitab dia, dan dia mengikut jiwa dia, olah jiwa dia untuk memahami agama. Benda yang dia rasa baik, dia buat. Benda yang rasa tak baik, tak buat. Dia menyandarkan agama tu kepada emosi dan olah jiwa dia. Sampailah dalam menafsirkan Quran, dia memahami Quran seperti apa yang jiwa dia faham. Lalu jiwa dia mengimani hululiyah, Tuhan ni menyatu dalam diri. Akhirnya sekali dia menafsirkan ayat ni nak menyokong dakwaan dia yang sesat, dan akhirnya dia sesat. Jadi ni talbis atas talbis, talbis atas talbis. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu golongan sufi ni kita tak boleh terfikir macam mana dia boleh menyimpang sampai ke tahap tu. Saya tengok ada satu video tadi, baru sekejap lagi saya tengok dengan cahaya tadi, tentang ada orang zikir selepas solat, dia panggil pencak dan tolak. Lepas solat main tolak Yahudi, tolak Wahabi, tolak Yahudi, tolak nafsu, pijak Yahudi, pijak nafsu, kais tendang Yahudi, kais tendang nafsu. Amalan mari kat mana macam ni? Tapi mereka adalah orang yang percaya kepada apa yang guru dia kata, kerana mereka telah termakan syubhat kesufian. Mereka menganggap karamah daripada guru itu valid, sehingga akhirnya mereka tidak perlu kepada hujah Quran, mereka tak perlu kepada hujah sunnah, kerana hujah mereka adalah karamat wali.
Ini adalah fitnah dalam agama. Sedangkan ilmu mesti kembali kepada Quran dan Sunnah. Kata penulis, ini merupakan penafsiran yang buruk. Pasalnya, ni satu lagi bab, ni satu lagi. Pada surah Al-Fatihah, dalam kitab tersebut, surah mereka As-Sulami menukilkan dari mereka, itu golongan sufi ni. Mereka kata surah ini disebut Fatihatul Kitab kerana surah ini termasuk surah pertama yang dengannya kami, yakni Allah, membuka bicara kepada hamba dengan hamba. Maka jika engkau tidak beradab dengan surah tersebut, itulah yang terbaik. Namun jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan kelembutan tafsirnya. Jadi dia tafsir sini Al-Fatihah surah pertama yang Allah Ta'ala turun. Sebab dia jahil. Kata penulis, ini penafsiran yang buruk kerana para mufassir, ahli tafsir, kita pun semua tahu, alhamdulillah, semua ahli tafsir tidak berbeza pendapat bahawa surah Al-Fatihah bukan surah pertama yang diturunkan. Dan kita alhamdulillah satu bab banyak jugalah kita belajar ilmu, sehingga hari ni orang nak bodoh-bodohkan masyarakat awam tentang agama ni masih lagi ada benteng lah. Tapi sebahagian daripada orang memang ikut je. Jadi bodoh, sungguh bodoh dengan orang sufi ni. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kita silap sebut, ahlu sufi, ahli kalam ke, kalau berbicara dengan dia pagi hari, petang dia jadi gila, bengong. Pasal dia tidak ada sandaran dalam beragama. As-Sulami menafsirkan makna ucapan amin dengan mereka menuju kepadamu. Aduh. Ini antara contoh-contoh tafsiran mereka. Okay. Saya tak nak panjangkanlah sebab kita ni bukan nak baca pun hak dia orang sesat ni. Kita cuma nak ambil contoh bagaimana talbis iblis terhadap golongan sufi. Jadi hati-hatilah. Hati-hati dengan golongan-golongan yang sebegini. Orang yang menjenamakan diri mereka sebagai ahli ibadat, tapi sebenarnya mereka kosong dari ilmu. Kosong dari ilmu. Kita kena cari betul lah majlis ilmu yang benar. Hari ni saya ingat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita ni ada satu keperluan, iaitulah sebelum daripada kita belajar, kita kena kenal dulu siapa hak kita nak belajar dengan dia. Kita kena belajar dengan orang yang ahlu sunnah. Ahli sunnah ni maksud apa ahli sunnah? Ahlu hadis lah. Orang yang hidup dia, amalan dia bersumber kepada hadis, barulah dia jadi ahli sunnah. Kalau dia tidak kembali kepada hadis, nama dia ahli punah. Dia main ikut dan je. Bila orang baca hadis, dia pula tolak hadis Nabi. Yang ni bukan ahli sunnah yang sebenar. Hati-hati. Belajar daripada ustaz atau ilmuwan yang betul-betul bawa Al-Quran, tafsir dengan tafsir yang benar. Kemudian Al-Hadis, bawa hadis Nabi, dan tafsir terjemah hadis dengan ilmu yang benar. Okay? Kemudian contoh lagi, mereka menafsirkan waman dakhalahu kana amina. Barang siapa memasuki Baitillah maka amanlah dia. Itu aman dari bisikan-bisikan jiwa dan was-was syaitan. Dia pula tafsir pula tu. Aman daripada bisikan syaitan dan bisikan jiwa. Was-was syaitan dan bisikan jiwa. Lagi Mekah ni, jiwa kita ni Allah Ta'ala selamatkan kita dia. Ini adalah penafsiran yang buruk. Kerana ni, ayat tersebut adalah berita, tapi maknanya adalah perintah. Macam mana? Perkiranya sesiapa saja memasuki tanah haram, berilah dia jaminan keamanan. Tetapi para syekh sufi menafsirkan ayat itu sebagai khabar. Penafsiran mereka tersebut pun keliru kerana berapa banyak orang memasuki tanah haram tadi tidak terhindar dari bisikan-bisikan jiwa dan juga was-was syaitan. Ini baru contoh ni. Bahkan tafsiran mereka pelik-pelik, boleh membawa kepada kekufuran kalau baca contoh. Ni
Jadi kita kalau dia cerita bab dia terbuang, sia-sia. Tafsiran ini juga sejenis dengan tafsiran yang kami nukil dari kelompok Batiniyah. Di kelompok Batiniyah. Ini juga yang berlaku. Okey. Mana? Baik. So ini salah satu contoh. Kita pergi pula kepada contoh dalam bab hadis. Macam mana mereka ni menafsir hadis juga sesuka hati. Ini kadang-kadang dia tafsir ikut dana. Tafsir sekarang ni, contohnya, fa'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ulama tafsir tak pernah sebut ayat ni adalah bukti sebagai kita nak berzikir kepada Allah kena sebut hu. Tapi mari ahli sufi dia kata inilah bukti. Kita kena zikir, dah bolehnya berzikir hu fa'lam annahu la ilaha illallah. Disiplin ulama mana yang sebut macam tu? Tak ada, dia buat sendiri. Sehingga akhirnya dia guna ayat Quran, dia salah tafsir dan dia mengatakan dia boleh untuk berzikir kepada Allah dengan nama Allah saja, dan bukan sekadar tu, dia boleh berzikir dengan dhamir kata ganti nama hu yang menyebut kepada Allah. Allahu hu jam. Ini adalah penafsiran ayat Quran yang mengarut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pergi pula kepada satu lagi. Saya cepatkan sikit, iaitulah tentang hadis pula. Kadang-kadang dia dah tak ada ilmu, Quran pun tak ada, hadis pun lagilah dia tafsir. Saya ada seorang tu memang mengajar dia lah dekat kampung ni, ngajar dia ni sembang je. Satu hari dia baca hadis Nabi. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalaulah dunia ni ta'dilu, kalimat Arabnya ta'dilu. Ta'dilu ni bermaksud, ada dua maksud. Pertama, adil. Yang kedua, senilai. Ta'dilu, nilai. Ya'dilu kidha, makna sama nilainya dengan. Hadis ni bermaksud, kalaulah dunia ni sama nilainya di sisi Allah, sebelah sayap nyamuk, nilainya di sisi Allah sama dengan nilai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak akan bagi orang kafir minum walau seteguk air. Tapi mari ustaz ni dia tak tahu. Ta'dilu tu makna senilai. Dia terjemah, kalaulah dunia ni adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk. So bila adil di sisi Allah dengan sayap nyamuk, dia tak boleh nak pergi, dia blur, dia pusing, akhir sekali dia terjemah mengarut habis kerana dia tidak memahami disiplin ilmu. Jadi ini contoh realiti depan saya. Saya pernah tengok orang yang salah tafsir Quran, saya pernah tengok orang salah tafsir hadis. Dan tuan-tuan mungkin kalau gaji tengok dalam dunia hari ni banyak sangat. So kadang-kadang sufi ni, golongan sufi yang ni lah, yang tak belajar ni atau belajar mengarut ni, merosak agama dengan tafsiran-tafsiran mereka. Rosak agama dengan tafsiran-tafsiran mereka. Baik. Jadi dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia bercerita, Abu Turab an-Nakhsabi datang ke majlis ayahku, lalu ayahku berkata si fulan dhaif sedangkan si fulan thiqah. Abu Turab menyahut, Syekh, jangan anda menghina ulama. Ayahku menoleh ke arahnya lalu menanggapi, bagaimana kamu ini? Ini nasihat, bukan ghibah. Jadi orang sufi disiplin ilmu hadis lagilah dia tak faham. Dia anggap bila orang ni kata fulan dhaif, fulan thiqah, dia kata jangan kamu hina ulama tu, sikit-sikit dhaif, ulama ni dhaif. Hina ulama.
Imam Ahmad jawab, wahai fulan, aku bagi nasihat. Maknanya, kalau kamu dengar hadis daripada orang ni, kamu kena hati-hati sebab fulan ni lemah ingatan dia. Kalau sampai kepada kazab, pendusta, wahai fulan, hati-hati sebab dia ni pendusta. Tujuan ulama hadis bagi nasihat ni supaya orang jaga ambilan ilmu agama. Mari kat dia kata ni mengumpat. Ini adalah sudut pandang ulama sufi. Habis tu macam mana? Jangan cerita bab orang. Buat amal lah. Buat amal dalam kejahilan memang out lah. Okay? Dari Muhammad bin Fadl al-Abbasi bahawa dia berkata, satu hari kami berada di majlis Abdul Rahman bin Abi Hatim. Waktu itu dia tengah membacakan kitab Al-Jarh wa Ta'dil di hadapan kami. Dia berkata, aku akan menerangkan keadaan ahlu hadis, siapa dari mereka yang dinilai thiqah dan siapa pula yang tidak dinilai thiqah. Thiqah ni makna dipercayai. Dalam istilah hadis, orang ni boleh diterima riwayat hadis dia kerana dia thiqah, kerana dia jujur, dia orang yang baik, dia adalah kuat ingatan dan tidak melakukan kesalahan dalam menukilkan hadis. Kita panggil thiqah. Tiba-tiba orang sufi kata tak makan, tak nak makan. Pasal apa? Dia kata benda ni adalah mengumpat, tak perlu. Sebab tu dia tak suka ilmu ni. Baik. Mana ni? Dia kata tiba-tiba Yusuf Al-Husain. Ni muka surat nampak tak? Okey, 41. Tiba-tiba Muhammad Yusuf bin Al-Husain berkata, aku prihatin terhadap engkau, wahai Abu Muhammad. Betapa banyak ahli hadis yang sudah menghentikan perjalanan di syurga sejak 100 atau 200 tahun lalu, sedang engkau masih saja menyebut dan mengunjingkan mereka di muka bumi. Sehingga dia kata apa? Mu ni ngopak ulama. Ulama dah mati masuk syurga, mu masih lagi duk cerita pasal buruk ulama. Seolah-olah macam tu. Maka kata ya Abu Abdurrahman pun menangis dan berkata, wahai Abu Yaqub, andai saja aku mendengar kata-katamu ini sebelum aku mengarang kitab ini, tentu aku tidak akan menyusunnya. Oh, dia kata gitu. Kata Ibnul Jauzi kata, semoga Allah memaafkan Ibnu Abi Hatim. Sebab dia seorang faqih, maka semestinya dia menanggapi ucapan Yusuf bin Al-Husain itu seperti Imam Ahmad jawab perkataan Abu Turab tadi. Banyak kata kita nasihat, kita bukan ngompak, kita nasihat. Dia mesti sedar apa yang ulama buat dalam ilmu hadis. Cerita tentang manusia ni bukan nak mengumpat, sebaliknya nak memberi nasihat agar mereka tidak mengambil ilmu dari orang yang salah. Jadi sebut para ulama ni, sebahagian daripada mereka benar ulama, tapi tidak menghalang kita untuk menyebut kesalahan dari riwayat hadis. Contohnya saya kadang-kadang mungkin kita kata tiba-tiba tuan-tuan jumpa saya, ustaz apa cakap salah. Dia tidak menjatuhkan martabat seorang ustaz apabila kata-kata ustaz salah, tak. Begitu juga dengan ulama. Bila kita kata ulama tu salah menukilkan, dia tidak meruntuhkan kredibiliti ataupun dia tidak meruntuhkan status dia sebagai seorang ulama, sehingga kita masih lagi menganggap dia orang alim, tapi dalam bab spesifik hadis tu kita tak ambil. Sebab di situ terdapat keraguan untuk kita ambil ilmu dia. Baik, kemudian terkait ahlu hadis, dia kata apa? Jika bukan kerana ilmu jarh wa ta'dil, maka dari manakah hadis sahih dan batil boleh dibezakan? Terkait ahlu hadis yang sudah berada dalam syurga, hal itu tidak menghalangi kita dari menyebut kelemahan peribadi mereka dan menyangka upaya ini sebagai ghibah. Ucapan demikian jelas-jelas keliru. Kalau orang tak sangka cerita tentang ulama ni termasuk ghibah, maka dia keliru. Kerana kalau kita sebut tu status dia untuk kita ambil ilmu daripada dia dan untuk kita menapis ilmu daripada dia, mana benar mana salah, maka dia tidak dianggap sebagai mengumpat atau ghibah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey.
Jadi ini yang kita dapat sebut pada pagi ni sebagai contoh. Banyak sebenarnya kalau nak cerita satu dua cerita-cerita ni banyak. Cuma saya nak bagi conclusion bahawa perkataan-perkataan sufi ni kena hati-hati. Sebab kadang-kadang mereka tak ada disiplin ilmu. Cerita saja, buat dalam poket dia, ambil dan tempat ni ramai pak kita. Pakai sebab kita ni penampilan kita hanya kita tergeti tengok orang dengan jubah dan serban. Dia baca apa pun kita tak tahu. Dia baca Arab pun kita tak tahu. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu pun tidak kritis dalam masalah ni. Menyebabkan golongan-golongan sebegini mendapat tempat dalam masyarakat. Kita orang masyarakat ni kena ada sikit. Kita kena takut kepada skamer agama. Dalam bab ilmu dunia, kita takut. Orang tipu duit kita RM1 pun kita marah. Orang tipu duit kita RM100 lagi kita marah. Kalau RM1,000 memang lagi marah. Tiba-tiba orang tipu soal agama kita. Soal benda yang kita nak bawa kembali kepada Allah. Dan mereka tipu dalam masalah tu. Kita nak ambil ilmu. Jadi ini antara perkara yang kita sebagai ahli sunnah sangat-sangat jaga dan hati-hati. Kerana kita tak nak mensia-siakan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang mereka buat satu amalan-amalan, mereka letak fadilat-fadilat. Ini seolah-olah benda ni mari daripada hadis. Tapi sebenarnya bukan. Ini antara kebatilan yang berlaku di kalangan orang sufi. Kerana bila mereka beramal, mereka nak pahala yang besar, lalu reka hadis palsu. Atau mereka menganggap pahala-pahala tu tak sebut hadis pun, dia sebut buat amalan begini, pahala-pahala begini, pahala-pahala sekian. Seolah-olah dia menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla tentang perkara tersebut. Okey. Baik, banyak lagi lah. Saya ingat kita berhenti setakat tu dulu. Tentang tentang mereka ni sebenarnya tak ada ilmu tapi memandai-mandai dalam urusan ilmu yang menyebabkan fitnah yang berlaku dalam masyarakat. So doalah kepada Allah agar kita dipandu dan dipertemukan dengan guru yang baik. Guru yang ada manhaj Quran, ada yang berpegang kepada sunnah. Bukan guru yang sebut dengan mimpi, jumpa Rasul, jumpa Nabi. Sehingga akhirnya mereka dijulang dan diangkat pengikutnya sama level dengan level Nabi ataupun sama level dengan level Tuhan, berat lagi. Semoga Allah Ta'ala jaga kita semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan berkaitan dengan ini panggil syat'ah. Syat'ah ni maksudnya apa dia ni? Syatah, Syatah ni adalah ungkapan yang meluncur dari mulut seorang sufi dalam keadaan tidak sedar. Dia keluar pernyataan-pernyataan, maka dia anggap satu syatah, lintasan terhadap orang sufi. So kita baca pada pertemuan akan datanglah. Okey, kita berhenti setakat tu dululah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik daripada kelemahan saya, moga Allah Taala jaga kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.